Tak okey dah ni. Tak apa, okey dah ni. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Baik, terima kasih. Salawat serta salam ke atas junjungan kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus salih. Muslimat yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk kehadiran kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati langkah kita semua, perjalanan kita ini diberikan keberkatan, diberikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini Allah berikan kefahaman. Dia bukan hanya sekadar menghadirkan diri, tetapi kena hadirkan bersama jiwa dia sekalinya, dalamannya itu, rohnya itu, insya-Allah. Baik, kita teruskan untuk kelas tadabbur kita. Pada pertemuan Januari yang lepas kita dah berada pada surah Yusuf kan? Kita berhenti pada ayat yang keberapa, masih ingat? Ya. Kita berhenti pada ayat 25 25. Apakah yang telah berlaku pada kisah hamba Allah yang bernama Yusuf ini? Kita maklum kisahnya bermula daripada mimpinya yang dia ceritakan kepada si ayah, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Tetapi si ayah tidak membenarkan mimpi tersebut diceritakan kepada adik-beradik ataupun abang-abangnya. Maka bermulalah episod yang seterusnya, iaitu kisah hasad dengki. Satu perangai sifat mazmumah yang bermula daripada zaman anak Nabi Adam, iaitu Qabil. Dengki, hasad, iri hati. Itu kan bahasa Melayu kita. Hasad tu bahasa Arab ya. Dengki bahasa Melayu, iri hati bahasa Melayu. Masalah hati. Penyakit hati ni dia tak ada dekat KPJ, dekat dengan anda ni perempuan, tak ada. Ubat dia tak ada. Kan? Pergi kat kaunter KPJ tu, ya acik sakit apa nak daftar ya? Acik sakit hati lah dengan jiran sebelah. Contoh, ada ubat tak kat sini? Ada tak doktor pakar kat sini? Hei, lain macam makcik ni, dia kata kan. Sini tak ada. Hospital lain ada. Jangan marah hospital bahagia dia juga kan. Sana ada doktor-doktor yang pandai membahagiakan acik. Gia sana. Kami tak pandai. Jadi penyakit hati ni tidak ada ubat di farmasi ataupun hospital. Di mana ubatnya? Di dalam Al-Quran. Ikuti kisah-kisah umat yang terdahulu. Contohi mereka. Ya. Jadi yang mana baik itu dicontohi, yang buruk itu jadikan contoh, ya, jangan diikut. Jadi bermulalah episod abang-abang Nabi Yusuf ini, yang sama ayah lain ibu yang kita sebutkan ini, mula menuduh si ayah itu apa dia? Pilih kasih kan? Pilih kasih, siapalah pula kita ni banyak tolong ayah, kita lah lagi tua, kita pula senior ni, budak kecil ni. Tak puas hati betul lah kami dengan Yusuf dengan Bunyamin ni kan. Tuduh ayah pilih kasih. Maka kita pun dah dengar cerita dah pertemuan yang lepas. Diletakkan keputusannya itu, mereka letakkan Yusuf ini di dalam perigi ataupun telaga yang ditinggalkan. Baik, pada ayat yang hari tu kita berhenti 20? Hari tu berhenti 26 25, sekarang masuk 26 kan. Kisahnya bagaimana? 25 ni babak seterusnya dalam istana pembesar namanya Al-Aziz. Dia bukan raja jangan salah faham dia bukan raja. Al-Aziz di situ dia boleh jadi dia seperti kita zaman hari ini, menteri macam tu sahaja. Ya. Sebab dia tak disebutkan Malik, iaitu raja, ya, sebutkan Al-Aziz sahaja. Jadi dia boleh kita fahami seperti zaman kita, menteri. Perhatikan ayat 25. Dan kedua-duanya berkejaran ke arah pintu, dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf daripada belakang
sehingga terkoyak. Lalu kedua-duanya mendapati suami perempuan itu berada di depan pintu. Boleh bayang cerita ni? Bayangkan. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang berniat jahat terhadap isterimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan seksaan yang pedih? Babak ni kita dah kongsikan pertemuan yang lepas. Tengok dia pengajaran. Ya, jangan ingat kisah ni pula kisah rumah tangga orang pula kami nak dengar cerita pula pagi ni. Kan? Kisah dalam Al-Quran semua ada pengajaran untuk kita. Tapi bukan tugas kita pula hari ni, boleh tak nak tahu kisah rumah tangga jiran sebelah? Bukan tugas kita. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dah memadai. Dah cukup untuk kita jadikan pengajaran. Dah cukup sangat. Baik, 26. Perhatikan di sana. Bila dah perempuan tu cakap macam tu dekat suami dia, tadi kan ayat 25 kan, Yusuf berkata ayat 26, dia yang menggodaku dan merayu pada diriku. Seorang saksi daripada keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dalam ayat 26 ni kita nampak ada berapa orang yang akan bercakap? Yang bercakap berapa orang? Cekap-cekap. Dua. Ayat 26 dua orang Yusuf dan saksi. Cuma tak disebutkan saksi ni laki ke perempuan. Tapi kalau mengikut dalam bahasa Arab, wa syahida syahidun. Cuba tengok dalam bahasa Arabnya ayat 26. Qala hiya rawadatni an nafsi. Itu Nabi Yusuf yang cakap, dia yang goda aku, dia merayu kepada aku. Yang saksi kedua ni ayat dia. Tengok bahasa Arab kan? Wa syahida syahidun. Ni kalau siapa belajar Arab dia tahu laki ke perempuan ni? Laki. Kalau ni syahida ini lelaki. Syahida, syahada, yushahidu, seorang lelaki. Kalau perempuan dia akan jadi, dia bukan nama Syahidah. Bukan. Kan? Ya? Syahada, yushahidu, syahid ini seorang lelaki. Kalau wanita, syahidatun, ada ta marbutah. Jadi kalau perempuan dekat sini, Siti Khadijah, kan? Wa syahidat, ada ta, itu baru perempuan. Jadi faham kita di sini, saksi ni siapa dia? Lelaki. Apa kata dia? Jadi kita nampak pada ayat 26 ini ada dua orang. Yang pertama Yusuf sendiri, bukan aku yang nak buat benda ni dengan dia. Dia yang dia tu mak angkat dia kan. Dia yang merayu, dia yang menggoda aku. Tapi bagi kita lah kan, adakah suara macam ni didengari? Adakah suara macam ni boleh menang dalam mempertahankan dirinya? Tak. Sebab apa dia? Yang tadi tu isteri pembesar. Dan cakap tadi ayat 25 kan, siapalah Yusuf ini? Dah lah dulu masa kecil-kecil dikutip, dibeli, kan? Inilah ujian yang juga dihadapi. Ketika dia berada rasanya dalam istana tu tempat yang baik. Ingat lagi saya buat hari tu, kan, kehidupan Nabi Yusuf ini naik turun kan? Kan? Ketika dia berada di dalam perigi, berada di bawah, down lah tu. Tiba-tiba ada orang yang musafir itu angkat dia naik atas. Seronoklah dia berada di kemuncak. Selamatlah aku pakcik ni nak bawa aku pulang kat mak ayah. Oh no. Lagi jauh dibawa, kesian dia ke bawah balik. Kena jual, sedih. Siapa yang beli? Selamat yang beli tu orang yang ada kedudukan, bukan orang yang mungkin nak jadikan dia sebagai hamba. Naik balik hidup dia, masuk dalam istana lah katanya kita. Tapi membesar, ingat hidupnya terus bahagia, turun balik fitnah ni sekarang dengan perempuan ataupun wanita fitnah. Tetapi Allah datangkan kepada dia, sebab Nabi Yusuf masa tu dia dah tak ada cara dah. Macam mana nak selamatkan diri? Hanya yang mampu dia kata, dia yang goda aku, dia yang merayu. Aku tak buat apa-apa, tu saja yang dia mampu cakap. Tapi Allah datangkan seorang, yang lelaki ini tadi sebagai saksi. Dan orang inilah yang kita perlu contoh
dalam kehidupan kita. Tengok apa yang dikatakan oleh saksi ini kepada pembesar itu? Adakah dia kata, confirm lah Yusuf tak buat lah tuan, saya sendiri nampak. Tak, dia tak cakap macam tu. Apa yang dia buat? Apa yang kita perasan dekat sini? Dia cakap apa dia? Dia minta apa? Dia minta pembesar itu berfikir dulu ke, ataupun terus jatuhkan hukuman. Tengok ayat dia kan. Jika bajunya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itu benarlah tuan. Dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Sambung ayat 27. Dan jika bajunya koyak di bahagian belakang, tuan, kalau bajunya koyak daripada bahagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta. Dan dia Yusuf termasuk dalam kalangan orang yang benar. Senang je untuk dapatkan jawapan. Mari tuan dengan saya, kita fikir sama-sama. Tengok Yusuf ni sekarang, baju dia koyak depan ke koyak belakang? Tuan fikirlah sendiri bahasa kita hari ni kan. Tuan, lu fikirlah sendiri bahasa kita. Okey, apa yang boleh kita faham? Apa yang boleh kita faham? Cerita ni ada pengajaran untuk kita. Bayangkan jika kita sebagai pembesar itu tadi, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kita sebagai pembesar tu, bayangkan anda ada jawatan kan, yang boleh jatuhkan hukuman. Tak nak, semua kena dengar apa hukuman saya nak buat. Keputusan yang saya buat, semua kena dengar. Tak ada orang yang boleh nego-nego lagi. Jadi kalau kita sebagai pembesar, dengan kedatangan saksi ni seperti ini tadi, apa yang boleh kita dapat pengajaran? Jangan kita jatuhkan hukuman dengan tergesa-gesa, tanpa memberikan ke semua pihak mendatangkan bukti-bukti. Kan? Jangan kita hanya dengar, sekarang bahasa kita apa? Jangan dengar sebelah pihak. Dengar dulu ni, mu tuduh dia ni, dengar dulu cakap. Jangan dengar cakap orang ni. Sebab itu nama orang yang menjatuhkan hukuman di mahkamah namanya hakim. Apa makna hakim yang kita faham dalam bahasa Melayu kita? Bukan sebagai jawatan. Kalimah hakim, H-A-K-I-M. Apa yang boleh kita faham dengan kalimah hakim itu? Adil. Lagi apa dia? Hikmah. Itu asal kalimah hakim ada hikmah. Hakim membawa makna ada hikmah dalam membuat keputusan. Bahasa kita lagi bijaksana. Termasuk bijak sini. Apa lagi hakim? Orang yang menjatuhkan hukuman. Tetapi sebelum dia menjatuhkan hukuman, dia kena adil. Kena dengar dua pihak baru adil. Dengar sebelah pihak tidak adil. Dia kena bijaksana. Buka kes-kes yang lepas, mungkin ada mirip yang seperti ini. Bukan hanya manusia yang datangkan kesaksian. Tengok kawasan tu ada CCTV tak? Panggil polis, panggil PBT. Kan sekarang kan kawasan kita banyak ada CCTV kan? Beri peluang orang lain punya CCTV. Bukan ada 10 CCTV, 2 CCTV sajalah saya beri peluang untuk tampil. Yang lagi 8 saya tak terima. Tak boleh. Bukan hakim kalau seperti itu. Benar? Jadi sebagai bayangkan kita sebagai pembesar itu tadi nak jatuhkan hukuman, kita ada hak boleh jatuhkan hukuman. Dengar dulu semua pihak. Satu hal, jangan kita contohi seperti isteri Al-Aziz ni. Apa yang jangan kita contohi? Dah lah dia salah. Dengan cepat dia nak mempertahankan, nak bela diri dia kan. Boleh bayangkan keadaan kan? Dia sedang kejar Yusuf kan, kejar lari kan. Sampai dekat pintu, buka pintu, alamak ada suami kantoi, kata bahasa sekarang kan. Tengok siapa yang membantu makhluk yang sama ni? Yang makhluk itulah yang membantu abang-abang Yusuf membuat keputusan. Sekarang siapa yang membantu wanita isteri Al-Aziz ini memberikan alasan untuk nak selamatkan diri dia? Siapa makhluk tu? Syaitan lah. Kan? Nampak? Di awal surah Yusuf, syaitan membantu abang-abang Nabi Yusuf. Di tengah ini pun syaitan masih tak puas hati lagi dengan Yusuf. Dia babitkan wanita. Dia goda wanita itu, syaitan tu goda wanita itu, cakap gini nanti dengan suamimu. Syaitan adalah
Innasyaitana lakum aduwwum ada jawapan ke tak? Aduwwum mubin. Hujung-hujung je dengar. Itu kan ada dalam ayat 5. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata dan jelas. Memang macam ni, saya dah sebut hari tu. Masa kisah abang Nabi Yusuf tu saya dah sebut dah. Syaitan ni, dia kalau nak bantu seseorang tu buat jahat, daripada A sampai Z sampai titik, dia akan bantu buat kejahatan tersebut. Dia akan bantu. Dia bukan di permulaan saja bisikan itu, sampai siap dia akan bantu. Baik, jangan jadi seperti wanita itu. Kita boleh jadi seperti Nabi Yusuf. Apa dia? Pertahankan diri sehabis mungkin. Dalam masa yang sama kita doa agar Allah bantu kita. Mungkin ada orang nak fitnah tu dan macam-macam. Dan kita pun kena jadi seperti lelaki ini tadi. Jika kita nampak kejadian yang sebenar, kita tak boleh sembunyikan cerita yang sebenar. Kena berani. Boleh jadi lelaki yang jadi saksi ni akan jadi mangsa kedua bagi isteri pembesar. Betul tak? Tadi mangsa pertama dia siapa dia? Yusuf. Mangsa kedua saksi ni boleh jadi. Sebab apa dia? Sebab bayangkan mula-mula Yusuf dan wanita tu. Yang ketiga suami dia kan. Sekarang keempat saksi kan. Ini yang kedua ni tadi siapa dia tadi? Wanita tu kan. Mula dia jadikan Yusuf sebagai mangsa dia. Sekarang dia tipu pula suami dia kan. Sekarang dia nampak orang ni nak backup. Faham tak jari saya ni? Sekarang dia nampak ada pula lah cleaner dalam rumah aku ni pula nak backup Yusuf. Mana ada CCTV masa tu? Nak backup Yusuf. Kau siap. Engkau juga aku minta daripada suamiku. Kau pun aku nak minta engkau kena penjara. Nampak tak cerita ni? Tetapi adakah dia, alamak, nanti entah aku kena penjara. Tadi dia minta Yusuf kena penjara. Lebih baik aku diam lah. Adakah dia ambil keputusan begitu? Tak. Mesti berani bercakap benar walaupun apa dia? Bercakap benar walaupun pahit. Ini yang susah. Ini yang susah. Dilakukan. Sebab itu bila ada orang yang nampak benda itu berlaku tapi tak nak bercakap benar, maka kita akan jumpa kehidupan negeri, negara, komuniti kita ini akan apa dia? Bermasalah, tidak tenteram, tidak bahagia, kerana ada orang yang sepatutnya dia bercakap benar, dia selindung sembunyikan kebenaran. Ada pengajaran tak? Ada, pastinya ada dalam kisah ini. Baik, sambung. Pula dia bagus saksi ni. Dia bukan terus cakap, aku nampak sendirilah tuan, memang isteri kau yang buat benda ni. Jadi dia pun ada kreatif. Faham tak kreatif? Jadi sebagai seorang saksi, kita pun kena ada kreatif. Untuk selamatkan diri dia, tak nak cakap, tuan aku nampak sendiri isteri kau yang buat benda ni, Yusuf baik je. Yusuf tu sebenarnya lari ke pintu tu, dia memang lari. Dia nak selamatkan diri, tak nak terlibat dengan benda maksiat ni. Tak, dia tak cakap macam tu. Yang dia cakap apa dia? Tuan, mari kita fikir sama-sama. Selepas berfikir, engkau akan dapat keputusan dan cerita yang sebenar. Kemudian terpulang kau nak buat keputusan apa. Sekarang mari kita tengok pada pakaian Yusuf. Jika yang terkoyak itu depan, itu adalah dia sendiri Yusuf yang nak buat jahat. Tapi kalau dia koyak daripada belakang, tuan fikirlah, cuba tuan koyakkan baju tuan daripada belakang. Boleh tak? Faham? Jadi ketika dia sebutkan begitu, sambung ayat, maka ketika dia, yakni suami perempuan itu, melihat bajunya Yusuf koyak di bahagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu. Sungguh hebat tipu daya kamu. Siapa kamu yang dimaksudkan ni? Ni jari saya tadi. Ya. Ni Yusuf, ni isteri dia, ini dia, ini saksi itu tadi. Kita kata apa dia? Pembantu rumah. Jadi dia kata, sungguh hebat tipu daya kamu. Sebab dengan pantas tidak pergi pada ayat-ayat yang seterusnya. Daripada ayat 26-27 terus pergi ayat 28. Dengan cepat keputusan dapat dikeluarkan ataupun benda sebenar dapat dikeluarkan selepas melihat baju Yusuf itu tadi. Dengan cepat.
Maknanya kita faham apa dia? Dengan cepat Allah membantu Nabi Yusuf alaihi salam. Soalan seterusnya, untuk kita nak jadi seperti Nabi Yusuf ni, cepat Allah bantu kita, apa caranya? Apa syaratnya cepat Allah nak bantu kita? Faham soalan saya? Kan sekarang cepat Allah bantu Nabi Yusuf kan? Tadi kan ayat 26, aku tak salah, qala hiya rawadatni an nafsi, dia yang goda aku, dia yang buat benda yang aku tak buat baik, aku baik-baik sahaja. Sekarang soalannya, apa syarat segera Allah membantu kita seperti dengan cepat, dengan segera Allah membantu Nabi Yusuf? Itu persoalan apabila kita melihat surah ataupun kisah ini. Apa jawapannya? Jawapannya berada pada ayat 22. Dah gariskan ke belum ayat yang 22, hujung ayat 22 tu? Dah garis ke belum? Wa kazalika najzil muhsinin. Kita akan nampak ya, kalimah al-muhsinin ini beberapa kali diulang di dalam surah Yusuf. 3 ke 4 kali, minimum 3 kali. Ya. Ini adalah kali yang pertama, wa kazalika najzil muhsinin di sini. Okey, kalau kita sempat belik lagi pada ayat 36, cuba buka pula. Walaupun kita belum sampai tetapi melompat sebentar ayat 36 ke depan. Apa hujung ayat 36? Inna naraka minal muhsinin. Tu kan rumit Nabi Yusuf kan dalam penjara kan. Dua orang tu kata kepada Nabi Yusuf, kami sesungguhnya melihat engkau di kalangan orang-orang al-muhsinin yang baik-baik. Tu kali yang kedua. Terus ada lagi tak? Ayat 56. Ke depan lagi ayat 56. Bagaimana bunyinya hujung ayat 56? Wala nudhi'u ajral muhsinin. Pun ditujukan kepada Yusuf dan orang-orang Mesir. Ayat 56 ini diucapkan oleh abah-abah Nabi Yusuf yang dulu yang letak dia dalam pegigi tu. Baik Apa makna al-muhsinin? Jangan lupa tadi soalan saya kan. Syarat untuk cepat Allah berikan bantuan kepada kita, seperti cepat Allah membantu Nabi Yusuf tadi. Apa syaratnya? Jadilah kita orang yang muhsinin. Apa makna al-muhsinin perempuan? Orang yang baik. Apa makna al-muhsinin pada ayat 22 tadi? Iaitu ketika Yusuf berada di dalam istana, daripada hari pertama ayah angkat dia tu yang pembesar tu beli dia, sampai kes kejadian tadi tu, babak kejadian koyak baju tadi tu, daripada hari pertama sampai babak koyak baju tu, dia adalah seorang anak angkat yang al-muhsinin. Tak pernah ambil kesempatan, tak pernah curi harta bapa angkat dia. Dalam keadaan dia sedih kan, nak balik pun dia tetap duduk. Dia faham dia kena beli dah, dia telah dijual. Dalam bukan kerelaan dia, dia faham, tetap dia bersabar. Ciri orang al-muhsinin antaranya orang yang sabar. Apalagi ciri orang al-muhsinin? Orang yang tak ambil kesempatan walaupun ada peluang depan mata. Dia tidaklah seperti anak-anak yang lain. Bapa angkat aku orang hebat, mau ada gapa? Tak ada. Dia tak buat semua benda-benda ini. Dia orang yang al-muhsin sini. Jadi apabila kita berusaha jadi orang yang baik, insya-Allah segala hajat, permohonan, doa dan harapan kita akan segera Allah kabulkan, mustajabkan. Itu pengajaran yang boleh kita ambil. Baik, terus pergi pada ayat 30. Dan perempuan-perempuan di kota itu berkata, dah masuk babak yang lain ya. Isteri Al-Aziz menggoda dan merayu hambanya untuk menundukkan dirinya. Hambanya benar-benar menjadikannya mabuk cinta. Kami pasti memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalim mubin. Kalimah mubin kali yang ketiga kita jumpa dalam surah Yusuf. Apa makna ayat 30 ni? Dah faham cerita babak ni kan? Habis tadi cerita depan pintu yang 4 orang tadi. Gi babak yang seterusnya,
tersebarlah viral. Tengok dengar baik, dengar baik. Tadi yang tahu kejadian tu tadi berapa orang? 4 orang. Ayat 29. Tiba ayat 30, wanita Mesir semua tahu lah. Dengan begitu pantas viral berita ni. Daripada 4 orang ni, siapa rasa anda yang memberitahu, yang membuatkan berita tu viral sampai satu Mesir? Dalilnya? Nampak? Saya saja tanya. Dari mana anda tahu jawapan itu? Tak ada WhatsApp, tak ada email, tak ada CCTV. Ya, silakan. Ajar. Standard standard. Bagus, saya tunggu respon. Bagus lah. Al-Quran mengajarkan kita fikir ketika membaca Al-Quran. Jangan malah fikir biar ikut je cerita dia gitu-gitu je lah Ustaz. Tak, inilah yang berlaku kan. Zaman kita hari ini ada orang dia bersalah, tetapi dalam masa yang sama dia tak malu ceritakan kesalahan dia tu pada orang. Dia mula dengan seorang, yang seorang tu pula ini cerita baiknya ni, jom viral tu. Hari ni kan ada orang tu live dalam negara kita. Maksiat tu dia buat live tu, tapi dia sorok tak maksiat tu. Lagi dia live kan ada lah. Baik, mustahil daripada 4 orang ni, amat mustahil Yusuf yang menceritakan. Apa pula yang keempat ni? Dia kerja, dia cleaner, bantu rumah je. Mustahil lah, mustahil. Sebab dia adalah tadi dia dibuktikan dia seorang saksi yang syahid. Syahid ni saksi yang benar. Kan? Si suami pula, takkan nak buka aib isteri sendiri kan? Benda pun dah jatuhkan hukuman. Bahkan dia kata tadi ayat 29, mu ni memang pandai buat tipu daya. Kan? Maknanya perangai tu perangai buruk lah tu. Tapi yang ini ada kemungkinan yang nombor 2 ni, iaitu wanita ini tadi. Ya? Daripada sebelum orang tahu, lebih baik dia mulakan cerita. Jadi viral lah pada ayat 30 ini. Apalah dia tu kan, dengan anak angkat sendiri pun tergoda. Jadi dia bengang. Bila dah viral kan, masuk dalam Facebook lah, dalam TikTok lah, dalam apa semua masuk kan, geram lah dia kan. Maka bermulalah cerita wanita-wanita Mesir itu dijemput mari datang. Tahu tak kisah yang pasal dijemput ni? Tahu? Cerita. Tadi angguk. Boleh saya minum air sementara? Tak apa, saya nak dengar boleh tak? Supaya macam ni ada tempat sengaja saya biarkan dia cerita. Maksudnya pendengar tu macam jemaah cerita kan. Sebab ada yang bila kita minta dia cerita tu agak tersasar. Benda ni yang saya nak perbaiki, kita sama-sama perbaiki. Boleh Jadi boleh ke tak saya tanya, apa cerita yang biasa dengar? Kisah istana tu tadi, bila dijemput wanita ni tadi kan, mula mereka duk kutuk kan, kemudian isteri raja, isteri pembesar tu jemput mari datang kan. Apa biasa cerita yang kita dengar? Silakan, siapa-siapa. Jangan semua tunduk pula. Okey, silakan. Sekejap, seorang dulu, silakan. Apple merah. Kenapa apple tu warna merah? Okey, lepas tu? Okey, baik. Tangan ke jari? Kalau tangan ni jari ni Okey. Okey, baik, terima kasih. Belakang silakan. Handsome. Okey. Ini perempuan. Sebab ayat 30 tadi bunyinya waqala niswatun. Niswah, perempuan. Yes, terus.
Ya. Korang pun boleh tentu. Okey kan. Okey. Tadi kita nampak pada ayat 25, 26, 27, 28, 29 macam perempuan ni tak baik lah kan. Sekarang ayat 30, 31 ada contoh baik pula kita boleh ambil. Macam ni tadi respon. Oh, korang tak kena ujian, korang senang lah duk kutuk aku. Ni point dia. Boleh Jadi macam ni. Ada ketika kita diuji kan. Orang tu pun datang, akak tu datang. Mah, oh Timah, sabarlah Timah. Ni ujian, ada hikmahnya. Apa jawab Cik Timah ni tadi? Kau pandai dah cakap kak. Kau tak kena diuji hikmah. Macam tu keadaan kita kan? Nampak situasi sebaliknya. Cantik tak Al-Quran mengajar kita? Oh, tadi seronok kita bantai yang perempuan ni kan? Sekarang ini, nampak Allah backup dia balik. Nak cerita kepada kita, ada ketika kita pun akan diuji. Jangan saat orang tu salah kita kutuk kau. Itu pengajaran juga. Salah apalah, macam orang baru keluar penjara kan, mari masuk balik kat kampung kat taman. Apalah nak kawan dengan banduan ni, janganlah kita kawan dengan banduan. Kan ada kan stigma macam tu orang kita kan. Jangan salahkan mereka. InsyaAllah siapa tahu dia boleh bertaubat lebih baik daripada kita selepas ini. Okey, ceritanya macam ni. Betul lah. Tapi seronok dengar tadi apple merah Okey, sebelum saya bacakan ayatnya 31 tu, jari dia wanita-wanita tu cedera ke terputus? Jari tahu, bukan tangan. Siapa kata cedera? Angkat tangan. Tak ada angkat tangan. Tadi macam ada suara. Siapa yang kata terputus? Cedera lah kot. Tak boleh kot. Kot macam selamatkan diri. Luka luka saya sama. Tak ada orang yang cakapkan terputus Al-Quran sebut terputus jari. Tengoklah ayat dia kan. Macam tak masuk akal kan. Nampak ujian besar tadi kan. Korang cedera putus jari, baru seketika saat, beberapa saat tengok Yusuf. Aku ni tak apa benda cedera, dah lama sangat tengok dia. Faham? Cakap senang tak diuji. Perempuan tak, dia salah tetap salah. Cumanya dari satu sudut, kita ni jangan duk suka cerita aib orang. Orang tu dah memang salah, dah perempuan tu. Tapi bukan tugas kita duk pergi viralkan lagi. Itu saja pengajarannya. Salah dia memang tetap salah. Boleh Baik, perhatikan ayat seterusnya 31. Tadi ada tak orang angkat tangan sampai terputus jari? Tak ada kan? Saya seorang angkat tangan. Okey. Bagus, tak apa. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, alamak, berita dah viral kan, aib aku semakin tersebar. Dia mula plan sesuatu. Diundangnya mereka itu dan disediakan tempat duduknya. Masuk dalam WhatsApp group. Siapa yang duk kutuk aku sekian hari, sekian tarikh, mari datang rumah aku. Gitulah, kita faham hari ni kan. Dan duduk, masing-masing duduk. Mereka masing-masing diberikan sebilah pisau untuk memotong makanan yang dijamu, bukan apple merah. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, tengok bayangkan semua dah duduk kan, dah apa benda tak tahu lah. Bila semua dah duduk di tempat masing-masing dan diberikan pisau dan makanan, setiap orang begitu, dia kata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah, tunjukkanlah dirimu kepada mereka. Boleh bayang ceritanya. Dan tafsiran macam ni wanita tu duduk dua barisan, satu barisan sini, satu barisan sini, jadi saling menghadap. Boleh faham? Menghadap macam ni, dua barisan, sini pandang sini, yang sini pandang sini. Nanti Yusuf lalu tengah-tengah. Tunjukkan dirimu, tampakkanlah dirimu. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpersona kepada keelokan rupanya dan mereka tanpa sedar melukakanlah tangan mereka sendiri. Sabar, tak habis lagi. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Lagi parah. Apa keparahan mereka ni dua. Satu tadi kata luka kan, yang kedua sampai keluar di mulut mereka ucapan, ni bukan manusia, ini adalah malaikat.
Anda rasa kan bila kejadian tu berlaku, apakah wajah isteri pembesar ni, rasa-rasa anda macam mana? Wajah dia sekarang. Faham soalan saya? Happy lah. Gelak Piramli kan. Dia terpaksa lah, sebab dia mana boleh buat apa-apa. Dia pun anak angkat kan. Tadi pun dah dia diugut nak kena penjara, lagi dia nak melawan, diam je lah. Dia tak boleh buat apa sebab dia anak angkat. Boleh? Dah lama lah, daripada dia kanak-kanak tu tadi, umur 8 tahun. Suruhan kepada orang istana? Tidak. Tak diceritakan dia jadi hamba, kena buat kerja-kerja berat, tidak disebutkan. Tak disebutkan di mana-mana dalil. 18 tahun disebutkan. Anda bayang orang Arab, saya belajar di Madinah, umur dia 13 tahun, budak dalam universiti saya ada sekolah menengah dalam compound yang sama. Umur 13 tahun dia bawa kereta pergi sekolah. Budak dia umur 13 tahun dah macam anak Melayu kita 25 tahun lah. Dia matured cepat. Jadi kalau 18 tahun ni, faham sendiri lah, memang matured. Mereka bawa kereta besar. Kereta macam Fire GMC tu dia bawa. Umur 13-14 tahun. Ya, bapak kaya kan, pergi sekolah. Okey, tadi terjemahan anda jumpa jari tu terputus ke luka. Macam suka je kan, macam kami menang kan. Tengok kalimahnya bahasa Arab. Tengok baik. Baris ketiga. Apa kalimah pertama pada baris ketiga bahasa Arab? Waqatta'na. Waqatta'na ni putus, potong. Kalau cedera, jaroha, jim, ra dan ha. Bukti qatta'na ni putus. Cuba buka dalil ini, ayat yang lain. Anda tahu kan hukum qisas, orang yang mencuri kena luka tangan ke potong tangan? Potong tangan. Dalilnya dalam Quran. Kalimahnya tadi jangan lupa waqatta'na, jangan lupa. Mana ayatnya? Sebab itu apabila membaca Al-Quran, tidak semestinya kita lihat terjemahan semua cetakan-cetakan ini bulat-bulat kita follow. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia nampak terjemahan yang tepat tu sebenarnya apa. Alamak, mana ayatnya? Muka surat 114 Al-Quran 114. 114 ayat 38. Ayat 38 terjemahan apa dia? Dan orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, apa dia? Luka ke potong? Okey, tengok potongan. Bahasa Arab dia apa dia? Sini bahasa Arab tengok ni. Wasariku wasariqatu fak. Nampak? Ada huruf apa dia? Qaf, ta dan ain. Tadi ni surah Yusuf ada tak huruf qaf? Ada tak huruf ta dan ain? Waqatta'na dalam surah Yusuf, kisah wanita Mesir itu tadi. Dalam kisah surah Al-Maidah sekarang, muka surat 114, faqata'u, potonglah. Itu dalil buktinya. Kalau luka, Allah boleh sebut dekat sini jaroha yang tadi yang kisah wanita tu, luka. Tapi tu Allah tak sebut luka. Maknanya memang gila punya handsome, tak sedar. Ada kan saya tengok video tau, budak tu dia rempit tau. Dia rempit aksiden kan, kaki dia putus tu. Bila datang kawan-kawan dia tolong, dia kata apa? Dia minta apa? Tengok tak video tu? Dia minta rokok. Dia cakap, bro rokok bro. Dia macam tak rasa sedang sakit, hilang kesakitan.
Yang tadi lah. Masa masak tengok suami sampai luka. Apatah lagi tu betul. Menyampah, duduk dah depan. Saya nak sorang-sorang masak kan. Kenapa tak guna terus potong kan? Kenapa masih guna terjemah luka? Sebab itu sebenarnya bukan ni saja. Dalam terjemahan Al-Quran kita, baik dalam bahasa Melayu kita ataupun bahasa Inggeris, Arab ke Melayu, Arab ke Inggeris, ada terjemahan-terjemahan yang memerlukan lagi orang bahasa Arab untuk membetulkan. Ada yang kurang tepat. Bukan kata salah, tapi kurang tepat. Contoh, pagi tadi saya di Ansar, section 2. Kami berada pada surah At-Takwir, sudah juzuk ke-30. Kan? At-Takwir dalam Al-Quran kita menggulung. Ada yang terjemah lain lipat. Ada yang terjemahkan At-Takwir itu lipat. Tetapi yang tepat adalah menggulung. Kita tak nak salahkan orang yang menterjemahkan itu lipat. Tetapi orang yang lipat itu kita kata salah. Yang menterjemahkan perkataan itu lipat. Kita tak nak katakan salah, tapi kurang tepat. Jadi sebab itu penting, ya, kita belajar Al-Quran ni berserta dengan bahasa Arab. Kurang tepat je lah. Memang pun dalam tafsir pun, ini terjemahan, ini Al-Quran terjemahan. Dalam tafsir kita tafsir memang potong, terputus terus. Tanggal. Jadi tu. Hebat lah. Tajam. Sebenarnya apa yang tajam? Bukan pisau itu. Terpesona dengan keindahan Allah itu. Tajam, tak sedap. Fana. Boleh? Maka tadi apa yang kita bayangkan wanita Mesir, wanita yang seorang tu tadi, wanita yang isteri pembesar, seronok kan? Gelak dia kan? Gitu lah gelak dia. Seronok. Padan muka hang. Satulah macam-macam. Ni ayat dia seterusnya 32. Tengok dia kata apa Tengok ayat 32. Isteri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, kerana aku tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang sian kan. Lepas tu Nabi sebelah gitu je lah. Tapi tak habis lagi. Ucapan daripada isteri Al-Aziz itu pada ayat 32, Allah sebut kepada kita ayat 33, inilah fitnah akhir zaman ataupun fitnah pada zaman Nabi Yusuf. Dia tengok perempuan sangat problem, maafkan saya, bukan kat sini, kan? Dia kata tak selamat aku. Akhirnya dia minta apa? Ayat 33, qala rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Dia sendiri yang nak masuk penjara. Walaupun mak angkat dia kata tadi dah 2 kali kan mak angkat dia cakap pasal penjara kan. Tadi yang depan suami tu, sekarang depan wanita semua kan. Dia kata memang parahlah fitnah ni. Ayat 33, wahai Tuhanku, penjara lebih baik aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka ini. Jika engkau tidak menghindarkan aku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang bodoh, yang jahil. Apa yang kita faham pada ucapan Nabi Yusuf ini? Hebat ni. Apa yang kita faham?
Bantu saya. Dalam penjara lebih selamat. Okey lagi. Allah pelihara dia. Lebih baik kan? Penat tak urusan dekat dunia ni kak? Puan penat kan? Minta masuk penjara jom. Kan? Okey Nabi Yusuf itu yang tadi yang anda tanya tadi. Dia tak boleh buat apa-apa ke? Dia memang tak boleh buat apa-apa. Akhirnya yang dia boleh buat apa dia? Masukkan je lah aku kat penjara. Dia tak boleh buat apa-apa. Okey. Tak ada. Tak ada. Yang tadi saja masa dengan babak 4 orang tadi kan, mempertahankan diri. Sekarang kat sini dia terus mengadu kepada ini pengajaran juga untuk kita. Bila kita dah berada dalam ujian dan masalah, segera mengadukan kepada Allah. Tadi Allah dah bantu dia dengan seorang saksi. Sekarang pula lagi ramai pula perempuan, lagi masalah. Segera mengadu lagi kepada Allah, minta masuk ke dalam penjara. Baik, faham kita begini. Bukanlah pengajarannya macam ni. Bukanlah saat kita berhadapan dengan ujian, call polis je lah, tangkaplah saya. Kenapa puan? Bosan nak duduk macam-macam masalah atas dunia ni, duduk penjara seorang-seorang lah. Bukan tu. Okay, pengajaran dia apa dia? Apabila kita dah tak mampu berhadapan dengan fitnah, orang duk tuduh kita macam-macam ke lah, macam-macam fitnah zaman sekarang ni kan, baik di alam fizikal ataupun di alam maya tu macam-macam fitnah. Kita kena penjarakan. Makna penjara di situ asingkan diri kita. Itu makna dia, asingkan. Macam-macam lah cerita dekat WhatsApp group ni. Left je lah, asingkan je lah. Itulah maknanya asing. Left je, apa lagi duduk dalam group tu? Group yang duk sembang fitnah. Delete je lah, left je lah. Kenapa kerut baca Facebook tu? Tak lah Ustaz, macam-macam cerita dalam Facebook. Uninstall je lah benda tu, apa masalah? Apa lepas uninstall masih kerut lagi? Confirm lah bila dah keluar daripada tempat yang bermasalah. Jangan duduk dalam tempat yang bermasalah. Itu makna penjarakan, asingkan diri. Apa yang ada dalam tu? Apa yang ada dalam tu sampai nak left? Inilah kesilapan kita. Nampak? Sedar tak? Yahudi sedang buat satu trik. Dalam media sosial ini dia campakkan perasaan kita ditarik sama. Faham? Nampak? Ini perasaan betul tak? Emosi. 10-20 tahun lepas ada tak benda-benda ni kita fikir? Ke depan emosi kita akan ditarik ke dalam apa yang mereka ciptakan. Seolah-olah jawapan macam Puan Najah ni bagus. Bagus lah, respon ni bagus. Seolah-olah kita jadi takut nak left kan. Kalau kita left, orang kata macam-macam kan. Mulalah orang tuduh macam-macam kan. Nampak tu? Sedar tak sedar, kita punya jiwa dan emosi kita telah diletakkan pada tempat yang salah. Peduli apa? Left je lah. Apa masalah? Bukan maknanya kita left, kita putuskan hubungan. Dia nak PM kita, PM tak ada masalah. Itu hak dia. Dia lah yang bermasalah. Kita nak keluar daripada masalah. Dia yang nak duduk terus dalam masalah tu, tu hak dia. Boleh faham Yahudi buat sesuatu ni, orang-orang kafir ni, dia ada matlamat dan tujuan. Dia takkan buat tanpa ada tujuan. Mustahil. Allah sebut dalam Al-Quran, walan tarda. Biasa dengar ayat ni kan, walan tarda. Nampak? Okay, Jadi Nabi Yusuf ajar kepada kita bukan pergi lock up ataupun pergi balai polis minta masuk penjara. Dia ajar kepada kita hari ini apa dia? Asingkan diri daripada dunia yang penuh dengan fitnah. Asingkan diri daripada dunia yang penuh fitnah. Sebab takut kita tak mampu berhadapan dengan ujian fitnah. Asingkan diri. Kita tak boleh nak ubah dah perangai perempuan-perempuan ni tadi. Bukan kat sini maafkan saya, sana. Sana. Dekat Mesir. Dia tak mampu nak ubah. Jadi dia asingkan diri. Cara dia asingkan diri,
masukkan dia dalam penjara. Sebab tadi hang dah 2 kali hang cakap pasal penjara. Situ je lah tempat aku. Tak apa lah. Boleh faham Baik. Tapi sempat di hujung tu dia kata, wa akum minal jahilin. Kalau aku masih geng dengan orang-orang ni, aku pun termasuk di kalangan orang yang sempat dia perli lah sikit. Nampak kan? Baik, terus. Boleh terus lagi? Di tempat lain, surah Yusuf ini saya baca sampai habis tau. Jangan bosan. Sampai habis surah. Sampai ayat 110 terakhir. Habis. Sampaikan habis minggu lepas tu, lepas tu acik tu datang. Dia baru masuk jadi pelajar kat situ. Kat pondok-pondok. Kat rumah saya. Habis tu, kami dah habis ayat 111. Dia pun datang depan. Orang lain semua dah bersurah, Ustaz, ulang balik surah Yusuf daripada ayat 1. Alamak. Dia minta ulang balik surah Yusuf daripada ayat 1. Saya kata tak boleh, cik. Nanti kawan-kawan lain yang dengar tu kan, dia kata apa pula cerita dah habis, buat cerita lain pula. Semalam dia ada, hari Jumaat semalam sedih, dia duduk kat belakang. Saya dah masuk cerita lain kan. Semalam kita dah masuk Al-Anfal kan, harta rampasan perang, kita pun dah lepas. Jadi saya nampak dia duduk sedih kat belakang. Okay. Baik, jadi saya nak beritahu kat sini kita akan pergi satu ayat ke satu ayat sampai habis, insyaAllah. Baik. Doa dia hebat ya, Nabi Yusuf. Ayat seterusnya 34. Maka Tuhannya memperkenan. Nampak? Cepat diperkenankan. Cepat Allah perkenankan. Punca Allah perkenankan cepat tadi apa dia? Muhsinin. Jangan lupa. Muhsinin. Bagi kita penjara tu tempat pelik. Mana ada orang duk minta macam tu? Tapi bagi Allah dan bagi Nabi Yusuf, ini tempat terbaik untuk yang selepas ini. Dia melompat lebih jauh. Duduk dulu Ustaz. Asingkan diri sebentar. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkannya daripada tipu daya mereka. Nampak tu perkataan saya tadi, asing, dijauhkan lah tu kan? Mereka tu tadi, dialah yang mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul pada fikiran mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahawa mereka harus memenjarakannya sehingga waktu tertentu. Pelik. Pihak istana ni pelik. Dengar Yusuf nak minta masuk penjara, tetapi dalam masa yang sama tahu benda ni semua bukan datang salahnya daripada tapi tetap kena penjara. Hanya kerana apa dia tadi? Nak menyelamatkan isteri pembesar itu tadi. Kan aib kan? Bila suara orang istana ataupun orang-orang besar ini tidak didengari. Berlaku tak benda ni dalam kehidupan kita sehari ini? Pada hari ini berlaku. Kita ni siapalah suara kita ni kan, walaupun kita berada di pihak yang benar, tetapi suara kita tidak didengari. So Allah dah cerita kepada kita, dulu pernah, anda hari ini jangan rasa pelik, suara kita tak didengari tu biasa. Dulu pernah, bahkan dia Nabi lagi, kita ni orang awam sahaja ya. Jangan rasa Allah tidak bersama ya. Pastikan kuat iman dan kebergantungan kita kepada Allah. Baik. Ayat seterusnya 36, masuk cerita dia masuk penjara. Babak seterusnya, dan dimasukkan pula 2 orang pemuda bersamanya ke dalam penjara. Ada kawan baru pula, bukan dia seorang. Okey, faham Tadi makna asing diri kita faham, seorang ke berapa orang? Seorang. Asing diri seorang. Tapi Allah kata, Sad, untuk pastikan engkau melonjak, kami datangkan orang lain. Tengok ada pengajaran untuk kita. Habiskan dulu ayat 36. Dan dimasukkan pula 2 orang pemuda bersamanya ke dalam penjara. Salah seorang daripadanya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya pula berkata, orang yang kedua, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebahagiannya dimakan burung. Roti itu sikit, dekat roti itu ada dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Tengok tadi, Al-Muhsinin, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang beramal soleh, yang buat baik. Al-Muhsinin. Mula dia seorang, rasa seronok boleh banyak ibadahan. Tiba-tiba Allah kata, kena masuk lagi 2 orang. Ada 2 orang, kita faham yang siapa yang senior, siapa yang junior dalam penjara ni sekarang? Nabi Yusuf Senior, 2 orang ini adalah junior.
Hari berganti hari, satu pagi kisah mimpi. Dulu dia ceritakan mimpinya kepada ayahnya. Sekarang orang lain pula cerita mimpi kepada dia. Tengok cerita Al-Quran ni macam tu tau. Maknanya apa dia? Apa makna kita ni? Ada ketika kita memerlukan orang dalam kesusahan kita. Kita minta orang bantu kita. Satu hari nanti kita pula kena bantu orang. Ada ketika kita perlukan orang bantu kita. Ada ketika yang lain, jangan kedekut, jangan bakhil, jangan lari ketika orang nak minta bantuan daripada kita. Nampak tu? Pengajaran. Ya. Jadi dia teringat, kan? Boleh jadi Nabi Yusuf teringat ayah dia. Teringat ayah dia. Dia terpisah dengan ayah dia ni 40 tahun Terpisah dengan ayah dia. Panjang lagi ceritanya sampai baju tu dibawa semula ke Palestin. Baik Jadi dia teringat bila dua orang ni satu pagi beritahu malam tadi kami mimpi gini serta merta dia teringat ayah dia. Rindulah tu istilahnya. Tetapi kita akan tengok ayat selepas ini, dia tidak terus menjawab. Ini ada pengajaran untuk kita sebagai seorang pendakwah ataupun seorang yang ingin mengajak orang ke arah kebaikan. Bila orang minta itu minta ini, bukan terus saja kita bantu. Sebentar kita tamakninah, fikir jap, apa bantuan yang terbaik aku nak buat ke orang yang sedang minta bantuan ni. Banyak ni saya nak kaitkan. Contoh tentang zakat. Sebab semalam pun bercakap tentang zakat di pondok itu. Saya kira anda perasan ada virus surat ni sebulan ke 2 bulan lepas. Seorang ni dia di Kuala Lumpur dalam Selangor Kuala Lumpur kita ni. Akhirnya dia hantar satu surat. Dia ni adalah penerima zakat, fakir miskin lah. Dah lama lah dia dapat bantuan tersebut. Sampai satu masa dia tulis satu surat hantar ke pejabat lembaga zakat ni. Dia tak nak lagi menerima zakat. Apa faham kita? Dia dah improve diri dia. Bukan hanya jadi orang yang tunggu menerima. Sekarang sampai masa dia tulis dalam surat tu. Sekarang sampai masanya saya pula kena membantu orang lain. Macam kisah Yusuf ni, bantu orang lain pula. Sekarang ini dua pemuda ni tadi cerita pasal mimpi. Tetapi tidak dengan begitu pantas dia menterjemahkan mimpi ni. Sama macam ayah dia tadi. Awal dulu pertemuan kita dalam surah Yusuf. Ayat 5 tu kan dia cerita dia mimpi. Ayat 4, 5 tu dia cerita mimpi ke ayah dia. Ayah dia tak terus jawab. Mimpi ni kau akan jadi Nabi tak? Ayah dia jawab kemudian. Yang paling pantas terlebih dahulu ayahnya cakap apa dia? La taqsus ru'ya. Jangan ceritakan mimpi ini kepada abang-abang engkau ataupun orang lain. Itu dulu. Sekarang dia praktikalkan apa yang dulu ayah dia ajar. Jangan terus bantu. Faham kita apa dia? Macam kes zakat ni tadi. Kita nak bantu orang ini bukan beri ikan. Biasa kita dengar berikan apa dia? Berikan apa dia? Mata kail. Tak pernah dengar? Pernah dengar perkataan tu kan? Bila beri ikan, akhirnya setiap bulan dia akan tunggu ikan. Tapi berikan dia mata kail ataupun pancing, ajar dia macam mana nak dapatkan ini maknanya tadi. Tadi Yusuf dia tak terus menjawab. Inilah peluang dia nak berdakwah dekat dua orang adik junior ni. Sebab tadi dua orang pemuda ni kata apa dekat dia? Hujung ayat 36. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya bang, abang senior. Macam itulah kan. Sesungguhnya kami memang benar-benar nampak kau ni orang baik Dah lah dalam penjara. Faham kita orang dalam penjara ni orang yang buat apa dia? Orang buat jenayah kan. Tapi pelik lah. Macam mana kau kena tangkap ataupun kena hukuman ni sedangkan kami nampak kau baik. Saya dah cerita ke belum abang senior saya masuk penjara zaman saya belajar? Belum Bila saya baca ayat ni saya teringat kisah mereka kan. Pada tahun 2010 saya jadi YDP dekat Madinah.
ketua pelajar di Madinah, dapat satu panggilan satu hari daripada Datuk Duta daripada Riyadh. Ustaz Firdaus, ya Datuk, apa khabar apa semua kan. Kemudian dia cakap, benda penting ni. Ya, apa dia? Apa cerita ni? Abang dua orang ni kena tangkap ni. Saya kata, kenapa? Ni polisnya masuk penjara dah, ada orang berdua ni. Apa cerita? Saya ingat ni kalau dia tengok live ni, biar dia tengok. Abang Syahid dan Abang Luqman, dua-dua dah hebat dah. Seorang, Abang Luqman dah jadi dekan dekat USM, dekat Pulau Pinang sana. Mereka ni bukan buat jenayah apa. Bila musim haji dekat Madinah, mereka ada isteri dah kahwin, ada anak, mereka berdua ni. Abang Syahid terutamanya. Jadi isteri mereka ni buat nasi lemak pagi-pagi. Sebab jemaah haji kita dekat Madinah dan Mekah tidak ada sarapan, yang ada makan tengah hari dan malam. Jadi mereka ni buat nasi lemak. Punya rindu jemaah haji kita dah 30-40 hari tak makan nasi lemak kan. Mereka bawa, mari datang depan hotel. Isteri masak lepas subuh, mereka bawa depan hotel waktu sarapan pukul 7.30 pukul 8 pagi. Sedang mereka duk jual-jual nasi lemak, orang beli, orang bayar, dia bagi nasi lemak tu, polis tangkap mereka berdua ni. Polis tu pula pakai jubah biasa gini. Kalau dia pakai baju polis uniform, perasan lah daripada jauh kan. Kenapa kena tangkap sebelum-sebelum ni? Okey je berniaga setiap hari, okey. Rupanya pada malam semalam tu, ada jemaah kita hilang duit dengan jumlah yang besar. Jadi report kat tabung haji tak tahu nak cari siapa. Tengok macam budak-budak pelajar ni tak boleh berada di sini. Memang kami tak dibenarkan untuk berniaga asalnya. Tetapi jangan ada yang report lah. Kalau tak ada report, polis pun diam. Kita datang belajar permit belajar. Jadi senang kata, nak tutup kes Pening Bala mana nak cari? Pergi selesai kat polis lah, budak dua orang ni. Masuk penjara lokap tu tak jauh daripada universiti. Saya pergi naik skuter je. Jadi Datuk Duta ni telefon, Ustaz Firdaus pergi tengok abang saya dengan Abang Luqman, saya pergi naik skuter pergi tengok kan. Diorang duduk dalam penjara lokap kan, ramai. Setengah surau kita ni lah, ruang solat kapet ni kan. Saya tengok kat balik jeriji tu kan, Abang Luqman apa cerita kan, kena tangkap semua kan. Sedang saya sembang-sembang dengan mereka berdua ni, datang penghuni lokap tu yang lain tu. Ada Pakistan, ada Bangladesh, ada orang Mesir. Dia cakap dekat saya, ni kawan-kawan dalam bahasa Melayu kita kan. Saya cakap, kawan, kami belajar Madinah, universiti sebelah. Mereka ni kata apa dia? Macam ni ayatnya, inna naraka minal muhsinin. Dia kata, kawan kau berdua ni baik Faham cerita saya ni? Ni poin saya ni. Saya kata, apa yang baik diorang buat ni? Saya kata dekat yang Pakistan, Bangladesh, khutbah Jumaat dia yang sampaikan. Imam dia jadi imam, mereka gila-gila. Kami tak pandai, tak berani. Nampak? Inna naraka minal. Jadi kami pun tak boleh terima akak. Apa benda salah dia buat kena masuk lokap ni? Macam Yusuf tadi kan? Sebab dia boleh jadi imam, dia boleh bagi khutbah. Saya bila dengar kisah tu, teringatlah kisah Nabi Yusuf ni. Bila kita baca ayat ni, kita ingat pula kisah diorang berdua. Lama, 30 hari diorang dalam tu. Abang Syahid ni pula, isterinya dekat hospital. Tunggu masa nak bersalin. Siapa yang sambut? Saya dengan timbalan saya pergi sambut bayi dia. Bila dah nurse passing bayi tu kan, saya angkat bagi dekat kawan saya, Nip, azankanlah bayi ni. Suami dia dalam penjara, dalam lokap. Siap. Satu. Yang kedua, bila datang, sebab polis tu bagi saya datang seminggu dalam 3 kali. Isnin, Khamis, macam Sabtu macam tu lah. 30 hari. Kami dah nak pergi haji. Lama juga. Sian, isteri dia dah bersalin pun tak dapat tengok lagi kan. Tak dibenarkan keluar. Sebenarnya lokap ni, siapa yang masuk sini adalah lokap terakhir akan dihantar pulang. Langgar permit kena hantar pulang. Abang Luqman tu dalam master. Sian. Tapi saya nego-nego, kita semua minta maaf apa semua kan. Buka cek dekat universiti, dia tak pernah buat kesalahan. Muhsinin, tak pernah buat salah. Budak baik, tak ponteng kelar keputusan pun baik. Lepas. Yang lain semua Pakistan, Bangla tu dah kena hantar balik pulang. Siapa masuk nama lokap tu? Tarhil. Tarhil ni apa dia? Tempat terakhir sebelum tarhil ni dihantar pulang. Ya. Pakistan ni ambil kesempatan rupanya. Dia nampak saya boleh bawa Maggi apa semua. Kita boleh bawa makanan tertentu. Dia pun beli barang. Dia kirim kat saya kan. Ambil kesempatan. Tapi kita pun pandai ambil kesempatan. Markup lah sikit. Beli RM5, jual RM8. Kan? Itulah ceritanya. Poinnya apa tadi ya? Al-muhsi
al-muhsinin. Orang kenal kita baik, kan? Jadi kita tak perlu nak tunjuk, oh aku lawan baik, bagus. Tak. Orang sendiri akan mengakui kita ini baik. Buat je lah baik terus. Dan mereka berdua terlepas. Yang lain tu kena hantar pulang. Ada juga masa zaman saya jadi YDP tu ada pelajar yang ponteng kelas. Memang saya uruskan terus tiket dia. Pulang balik mu. Kan? Datang belajar percuma, orang rebut nak belajar sana susah payah. Ponteng kelas apa semua. Saya uruskan tiket balik. Ya. Baik. Poin dia apa tadi? Kena jadi orang baik. Sampai di situ kita berhenti dahulu. 36 ya. Dugaan. Itulah yang Allah tanya, Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tanda 36 nanti kita ulang. Allah kata apa dia? Apakah kalian menyangka kalian boleh mengaku nak jadi orang yang beriman dalam keadaan kalian tidak akan diuji? Makna kata apa dia? Orang yang nak mengaku beriman pasti akan diuji. Kena berhadapan. Ujian para nabi lagi besar. Ya. Itulah ayat yang kita baca dalam surah Al-Mulk lah. Bukan baca setiap malam. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Tak boleh jawab, tak nak berhenti. Liyabluwakum. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Mati hidup ini adalah ujian. Kenapa Allah uji kita? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu, di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Semua orang akan diuji. Kecil besar, sedia tak sedia, terima ataupun tidak, semua akan diuji. Wallahu ta'ala. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas kekurangan terkasar bahasa. Panjang umur rezeki. Kita bertemu lagi pada awal Mac nanti. Doakan saya Jumaat depan pergi umrah. 9 Februari sampai 21 Februari. Mudah-mudahan semua kita kekal menjaga kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang Kau rahmati. Perpisahan kami selepas ini perpisahan yang tiada maksiat padanya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini musim bunga di dalam hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini mudah untuk kami membacanya siang dan malam. Mudah untuk kami faham, mudah untuk kami gunakan di dalam kehidupan kami seharian, dalam keluarga kami, dalam organisasi kami, dalam kejiranan kami di sini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.